Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi untuk menjawab soalan persilangan. Okay, kali ini kita cuba menjawab soalan persilangan negeri Kedah, tapi sebelum itu kita perlu mengenali konsep dan juga langkah asas bagi persilangan. Okey. Cikgu suka ulangkan, kita ada dua bentuk persilangan yang biasa akan keluar, sama ada bentuk unjuran ortografik ataupun pandangan tambahan. Cumanya pada tahun ni nampak gayanya ramai setiap negeri menggunakan persilangan dalam bentuk unjuran ortografik. Tapi jangan ambil mudah, kemungkinan akan keluar juga pandangan tambahan bentuk soalan persilangan bentuk pandangan tambahan. Okey. Dalam soalan yang pertama sekali, di manakah kita nak mula? Kita mulakan pada pandangan yang lengkap, iaitu pandangan yang keseluruhan garisannya adalah lengkap. Dalam kes ini yang cikgu bulatkan dengan warna merah tu adalah lengkap. Okey. Dan seterusnya, kita nak guna kaedah yang mana? Kita ada dua kaedah. Kaedah pandangan pinggir dan kaedah pemotongan satah. Kaedah pandangan pinggir sesuai digunakan untuk objek yang berpuncak seperti kon dan piramid. Sementara kaedah pemotongan satah boleh digunakan untuk kedua-duanya sekali. Ya. Langkah yang pertama, kita akan bina garisan 45 darjah bagi konsep bentuk unjuran ortografik. Okay. Kemudian kenal pasti di manakah berlakunya persilangan. Dalam kes ini, dia berlaku di sekitar bentuk heksagon tu pada pandangan sisi. Jadi, unjurkan titik yang paling atas dan titik yang paling bawah ke pandangan hadapan dan seterusnya unjurkan ke atas, ke pandangan atas untuk mendapatkan titik mula lengkuk persilangan yang kita nak bina. Begitu juga bahagian titik yang paling bawah untuk mendapatkan titik yang paling bawah pada lengkuk persilangan yang kita akan bina. Dan seterusnya, untuk mendapatkan mana-mana titik pada pandangan sisi, kita unjurkan daripada puncak, pergi ke titik tersebut dan panjangkan ke tapak. Persilangan dengan tapak, kita unjur ke garisan 45 darjah dan silangkan dengan tapak pada pandangan atas. Persilangan dengan tapak pada pandangan atas, kita unjurkan ke puncak. Dan kemudian titik yang kita nak cari pada pandangan sisi, kita unjurkan ke garisan 45 darjah dan silangkan dengan garisan ke puncak. Kita akan dapat titik tersebut. Dan semua seterus itu, kita akan unjurkan titik yang kita dapat tadi ke pandangan hadapan dan kita silangkan, kita akan dapat titik 1. Itu titik yang mula-mula sekali kita nak cari. Okay, itu adalah secara asasnya bagaimana untuk melukis lukisan persilangan. Okay, harap-harap soalan inilah yang akan keluar dalam SPM nanti, insya-Allah. Amin. Okay. Seterusnya, tanpa buang masa, kita menjawab soalan percubaan negeri Kedah. Negeri Kelantan. Kelantan rupanya. Silap. Tak apalah, tak ada masalah. Okey. Kita ada pandangan atas, hadapan dan sisi. So, langkah yang pertama, kita kenal pasti bentuk soalan, bentuk unjuran ortografik. Okey. Kemudian kaedah apa yang kita nak gunakan? Ada puncak. Jadi, kaedah pandangan pinggir. Langkah seterusnya, kita kenal pasti garisan persilangan. Okey, kalau kita lihat pada objek ini, garisan persilangan akan terbentuk di sini. Okey, jadi pada pandangan sisi, dia akan terbentuk di sekitar 3 suku bulatan ni. Kemudian diikuti dengan bahagian yang lurus ini. Okey, itu adalah di mana berlakunya garisan persilangan pada pandangan sisi. Okay. Jadi, kita unjurkan titik yang paling atas dan titik yang paling bawah pada pandangan yang lengkap, iaitu pandangan sisi, ke pandangan hadapan. Silangkan dengan sisi pada pandangan hadapan. Okey. Kemudian, persilangan dengan sisi pada pandangan hadapan, kita unjurkan ke pandangan atas. Ini yang cikgu tak gemar ni. Pada ketika ni lah baru dia nak habis. Jadi, untuk pesanan untuk diri kamu, okay, pastikan kamu ada pensel lip tambahan ataupun pensel HB sebagai backup. Kerana ini membuang masa sebenarnya. Jadi, kalau kamu nak mahir betul macam cikgu ni lah. Sekejap je. Okay. Kemudian, kita unjurkan titik persilangan dengan sisi pada pandangan hadapan, tegak ke atas, silangkan dengan garisan tengah. Okey. Tak ada garisan tengah, kita buat garisan tengah. Akan dapat, kalau ini saya labelkan sebagai 1, ini sebagai 2. Okey, sini 1,
sini 2. So, sini adalah 1 dan sini adalah 2. Okay. Langkah seterusnya, kita lukiskan garisan 45 darjah. Jadi, kita unjurkan bahagian paling atas pada pandangan atas, bahagian paling bawah pada pandangan atas. Kita unjurkan bahagian paling kiri pada pandangan sisi. Dan kita unjurkan bahagian paling kanan pada pandangan sisi. Dan kita sambungkan. Dia akan membentuk garisan 45 darjah. Okey. Okey, kemudian seterusnya kita akan unjurkan daripada puncak. Okey. Pada pandangan sisi, kita akan unjurkan daripada puncak pergi ke titik yang kita nak cari, panjangkan ke tapak. Jadi, bila ada bulatan, kita perlu ada sudut 30 dan 60. Okey, itu. Jadi kita labelkan ini sebagai titik 3 katakan. Kita unjurkan daripada puncak ke titik 3 dan panjangkan ke tapak. Okey. Persilangan dengan tapak, kita unjurkan ke pandangan atas, kita silangkan dengan tapak juga. Okey, kalau tak ada tapak, kita lukiskan tapak. Okey, di situ. Persilangan dengan tapak, kita unjurkan ke puncak. Itu. Dan titik 3 pada pandangan sisi yang kita nak cari tadi, kita unjurkan ke pandangan atas melalui garisan 45 darjah. Dan silangkan dengan garisan ke puncak. Kita akan dapat titik 3 di sini. Okey. Belum selesai lagi. Titik 3 pada pandangan atas, kita unjurkan tegak ke bawah. Titik 3 pada pandangan hadapan, kita unjurkan ke pandangan hadapan juga. Kita akan dapat titik 3 di sini. Okey, barulah selesai. Kita ulang balik semula langkah 6. Iaitu, kita unjurkan daripada puncak ke titik yang seterusnya yang kita nak cari. Dalam kes ni kita ambil sebagai 4. Kita unjurkan daripada puncak ke titik 4. Panjangkan ke tapak. Persilangan dengan tapak, kita unjurkan ke pandangan atas melalui garisan 45 darjah. Persilangan dengan garisan tapak pada pandangan atas, kita unjurkan ke puncak. Dan titik 4 pada pandangan sisi yang kita nak cari tadi, kita unjurkan ke pandangan atas melalui garisan 45 darjah. Dan kita silangkan dengan garisan ke puncak tadi. Kita akan dapat titik 4 di situ. Belum selesai lagi. Titik 4 pada pandangan atas, kita unjurkan tegak ke bawah. Dan titik 4 pada pandangan hadapan, pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan hadapan.
Akan dapat titik 4 di sini. Kemudian kita ulang balik semula langkah yang ke-6. Iaitu titik 5. Kita unjurkan daripada puncak ke titik 5 dan panjangkan ke tapak. Okey. Persilangan dengan tapak, kita unjurkan ke puncak. Kita unjurkan ke pandangan atas. Persilangan dengan tapak pada pandangan atas. Okey. Kita unjurkan ke puncak. Garisnya sama sebenarnya ni. Okey. Kemudian titik 5 pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan atas. Silangkan dengan garisan ke puncak. Kita akan dapat titik 5 di sini. Belum selesai lagi. Titik 5 pada pandangan atas, kita unjurkan tegak ke bawah. Titik 5 pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan hadapan. Kita akan dapat titik 5 di sini. Sebenarnya cikgu malas nak ulang benda yang sama. Benda ni ulangan langkah yang sama je sebenarnya. Okey. Kamu kena tangkap langkah asas tadi. Kemudian yang lain-lain tu kamu ulang langkah tu. Tak ada sebab kamu tak boleh buat lukisan persilangan ni. Okey. Kurangkan bulletin, teruskan. Okey, 6. 5 pergi ke 6. Okey, ini adalah 6. 6 macam nak cari 6 ni? Okay, unjurkan 6. 6 berada di tengah-tengah. Okey, jadi kalau kita lihat 6 dengan 2 di tengah, boleh kita unjurkan ke pandangan atas. Okey. 6 ini akan berada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita unjurkan 6, kita silangkan 6 dengan pada pandangan sisi. Di sini adalah 6. Okey. Kemudian 6 pada pandangan hadapan, kita unjurkan tegak ke atas. Kita akan dapat titik 6 di sini. Okey. Setakat ni kita dah lengkapkan sebelah kiri, jadi kita sambungkan dulu. Jangan nak tunggu habis semua baru kita nak sambung. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian 5 ke 6 dalam bentuk garisan lurus, sambungkan 5 ke 6. Kenapa garisan lurus? Kerana 5, 6 ni lurus. Okey. Satahnya rata. Begitu juga dengan piramid itu, satahnya rata. Jadi rata bertemu dengan rata akan menghasilkan garisan yang lurus. 6 ke 2 pun lurus. Sambungkan. Okey. Begitu juga sebelah pada pandangan hadapan. Sambungkan 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya agak mencabar juga ya, kita nak sambungkan titik tersebut kalau kita tak biasa. Okey. Kemudian 5 kita sambungkan dengan ke 6 dengan garisan lurus. 6 kita sambungkan ke 2 dengan garisan lurus juga. Okey. Kita teruskan lagi sebelah sini. Okay, sebelah sini kita kena mulakan daripada sebelah atas dulu lah. 3, 4, 5, 6. Ini katakan 7. Okey, kita unjurkan. Kita ulang balik langkah yang 6 tadi. Okey, pada pandangan titik puncak, kita unjurkan titik 7 dan panjangkan ke tapak.
Persilangan dengan tapak pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan atas melalui garisan 45 darjah. Okey, kalau tak cukup panjang tapaknya, kita panjangkan tapaknya pada pandangan atas. Itu. Persilangan dengan tapak pada pandangan atas, kita unjurkan ke puncak. Okey. Kemudian titik 7 pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan atas. Dan silangkan dengan garisan ke puncak tadi. Kita akan dapat titik 7 di sini. Okey, belum selesai lagi. Titik 7 tersebut kita unjurkan ke pandangan hadapan. Dan titik 7 pada pandangan hadapan, sisi kita unjurkan ke pandangan hadapan juga. Okey, itu adalah 7 sebelah dalam. 7. Ingat kalau kita baca pada soalan garisan terlindung perlu dilukis. Jadi kita perlu lukis juga di bahagian belakang tu. Kemudian 8. Kita ulang langkah yang sama. Daripada puncak, kita unjurkan ke titik 8. Panjangkan ke tapak. Persilangan dengan tapak, kita unjurkan ke pandangan atas melalui garisan 45 darjah. Persilangan dengan tapak pada pandangan atas, kita unjurkan ke puncak. Dan titik 8 pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan atas, hilangkan dengan garisan ke puncak tadi. Kita akan dapat titik 8 di sini. Okey. Kemudian titik 8 pada pandangan atas, kita unjurkan ke pandangan hadapan. Garisan dah terlalu banyak, dah pening dah. Titik 8 pada pandangan hadapan, sisi kita unjurkan ke pandangan hadapan. Akan dapat 8 di sini. Okey. Yang belakang tu pandai-pandailah kamu cari. Okey. Kemudian seterusnya kita perlu ada titik tengah ni. Okey, titik 9. Dan biasa kita unjurkan daripada puncak pergi ke titik 9. Panjangkan ke tapak. Okey, persilangan dengan tapak, garisan yang sama, kita unjurkan ke atas. Pergi ke tapak. Tapak pergi ke puncak. Kemudian 9 pada pandangan sisi kita unjurkan. Okey. Kemudian kita unjurkan ke pandangan atas dan silangkan dengan garisan ke puncak. Kita akan dapat 9 di sini. Okay, 9 di sini. Okey, itu 9. 9 pada pandangan atas, kita unjurkan tegak ke bawah. 9 pada pandangan sisi, kita unjurkan ke pandangan hadapan. Akan silang di situ juga. Tak perlu cari sebenarnya sebab apa.
dia bertindih sebenarnya. Okey, 1, 3, 4, 5 samalah 1, 7, 8, 9. Garisan yang sama dia bertindih, tak perlu cari. Okey. Buang masa. Ini kita buang masa tadi mencari benda tersebut. Benda tu terlindung. Tak apalah. Kita dapat yang sebelah atas ni. Okey, kemudian 10. Yang ni 10. Langkah yang sama. Dah ada garisan dah daripada tapak. Kita kongsi garisan yang nombor 7 tadi. Okey, dah ada dah. Cuma kita tinggal unjurkan sahaja titik 10 ni ke pandangan atas. Silangan dengan garisan 45 darjah kita unjurkan ke garisan ke puncak tadi untuk nombor berapa? Yang ni. Jadi silangkan di sini. So itu adalah nombor 10. Okey. Nombor 10 pada pandangan atas kita unjurkan tegak ke bawah. Nombor 10 pada pandangan sisi kita unjurkan ke pandangan hadapan. Di mana dia bersilang kita akan dapat titik 10 di sini. Okey. Ulang lagi langkah seterusnya, satu lagi titik. Kita ambillah mana-mana pun. Tuju situ. 11. Okey. Langkah 6 tadi kita unjurkan daripada puncak pergi ke titik 11, panjangkan ke tapak. Okey. Persilangan dengan tapak kita unjurkan ke pandangan atas. Okey. Kita unjurkan ke pandangan atas. Kemudian kita unjurkan ke tapak. Persilangan dengan tapak kita unjurkan ke puncak. Okey. Dan kemudian titik 11 pada pandangan ni. Sisi kita unjuk ke garisan 45 darjah. Dan kita silangkan dengan garisan ke puncak tadi. Kita akan dapat titik 11 di sini. Okey. Titik 11 pada pandangan atas kita unjurkan ke pandangan hadapan. Dan titik 11 pada pandangan sisi kita unjurkan ke pandangan hadapan juga. Akan dapat titik 11 di sini. Dan kita boleh sambungkan. Okey. Disebabkan di sebelah sini melengkung. Garisan melengkung, jadi melengkung bertemu dengan satah berpegak rata itu piramid akan menghasilkan garisan persilangan melengkung juga. Jadi kita sambungkan dengan garisan melengkung, tapi dalam bentuk garisan putus-putus. Okey, begitu. Pada pandangan atas kita sambungkan 1789 Okey. Kemudian 9, 10, 11, 12 kalau kita lihat ya. Pada pandangan atas, bila kita pandang daripada arah atas, 9, 10, 11, 12 akan terlindung. Jadi kita sambungkan dengan garisan putus-putus. Itu. Dan yang cikgu terlepas pandang tadi sama juga. 5, 6 dan 2. Okey, pada pandangan atas terlindung. Jadi 5, 6 dan 2 disambung dengan garisan putus-putus.
Okey, itu. Sehingga setakat itu, lukisan kita dah siap sepenuhnya, belum sepenuhnya. Yang penting sekarang kita perlu sambungkan mana-mana bahagian yang belum bersambung. Kerana inilah antara kesilapan pelajar. Okey, dia tidak menyambungkan garisan-garisan tersebut. Kerana itu pun juga akan berikan markah sepatutnya. Okey, nak sampai mana ni? Pastilah sampai ke sini, 9. Okey, yang ni tidak ada garisan tengah. Okey, yang sini akan sampai ke situ. 5. Okay, ini akan ada garisan putus-putus sebagai tapak dia. Kita sambungkan. Yang sebelah ni pun sama juga. Garisan putus-putus. Okey, bagi yang pandangan hadapan juga kita sambungkan. Mana yang boleh sambung, kita sambungkan. Okay, walaupun kecil, kalau kita tak sambungkan, kita akan kehilangan markah di situ. Okay. Jadi untuk rekod, kamu cikgu boleh besarkan dan kamu lihat sama ada sama atau tidak dengan jawapan kamu. Okay, ini adalah untuk pandangan sisi, pandangan hadapan dia. Okay. Dan ini pula adalah untuk pandangan atas. Sekian sahaja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.